Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik studio, apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah sihat. Jadi musim di rumah ni, cuti ni buat apa? Edit gambar. Edit gambar lagi, macam-macam lah kan gambar Apa pun Ustaz nasihatkan, jaga SOP. Kita pakai apa selalu? Face mask. Mask lagi? Jaga jarak. Jaga jarak lagi. Basuh tangan, sanitizer. Masih ingat lagi ulang kaji kita yang lepas? Ingat. Tentang apa? Huruf Alif dan Hamzah. Ya, para penonton. Ingat tu. Mereka mesti ingat lagi ulang kaji yang minggu lepas, iaitu tentang huruf alif dan hamzah jangan ditebalkan. Ya, para penonton juga. Ustaz harap jangan tinggalkan sesekali pengajian kita yang minggu lepas. Jadi alhamdulillah para penonton, kita bertemu lagi dalam rancangan Muqaddam. Seperti yang para penonton saksikan, kami sekarang bersiaran dari Studio Yusof, Kompleks Islam Putrajaya. Jadi kalau para penonton nak tahu apa pendedahan baru kita, perkongsian baru kita pada episod kali ini, para penonton jangan ke mana-mana. Setia bersama kami sehingga akhir rancangan. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kita untuk episod kali ini, Ustaz nak tanya adik-adik di studio ni, kan, siapa yang nak baca doa? InsyaAllah. Saya, Ustaz. Cik Arisha baca kuat sikit. Suara kuatkan sikit. Para penonton dia nak doakan, dia nak aminkan. Semoga doa ni mustajabkan. Boleh? Boleh. Okey, insyaAllah. Silakan Arisha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma Amin. nawwir Amin. bil kitabi basari Amin. wa atliq bihi lisani Amin. washrah bihi sadri Amin. wasta'mil bihi jasadi Amin. bihaulika Amin. wa quwwatik Amin. fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik Amin. ya arhamar rahim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Begitulah para penonton, doa kita, semoga Allah Ta'ala lapangkan dada kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk mengingat apa yang kita belajar dan fasihkan lidah kita untuk baca Al-Quran. Jadi para penonton jangan ke mana. Kita akan bertemu lagi selepas ini, iaitu untuk segmen pertama. Segmen apa? Tajwid. Alhamdulillah para penonton, kita bertemu lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi untuk segmen pertama ni, segmen tajwid. Jadi kita untuk episod ini kita masuk ke surah yang baru, iaitu surah Az-Zalzalah. Surah apa adik-adik? Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah para penonton. Iaitu para penonton boleh buka muka surat 599 dalam mushaf kita. Siapa yang nak gunakan mushaf, muka surat 599. Jadi kita ada dua cara kat sini. Kita ada tengok mushaf, kita boleh tengok dekat skrin TV pun boleh. Tapi tengok mushaf lebih bagus lah, sebab dia barakah tu luar biasa sikit. Lagi banyak pahala. Jadi muka surat 599 dari mushaf kita, yang ini surah Az-Zalzalah. Jadi seperti biasa, Ustaz akan baca dulu, kemudian adik-adik semua ikut, dan para penonton juga ikut Ustaz ya. Jadi sediakan pen, nota untuk sekejap lagi kita akan tengok, nak keluarkan hukum tajwid, huruf-huruf ataupun hukum-hukum tajwid yang ada dalam ayat yang kita baca ini. Jadi sedia semua adik-adik? Sedia. Semua ya? Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك
ربك أوحى لها. Cukup pada tu 5 ayat saja kita ambil dulu. Surah ni ada 8 ayat. Cukup 5 ayat saja kita ambil untuk kita tadabbur, untuk kita keluarkan hukum tajwid yang ada dalam ayat ini. Jadi kalau ambil banyak nanti makin banyak dan makin tak tahu mana kita nak keluarkan. Jadi antara 5 ayat ni ya para penonton, ustaz nak keluarkan ada berapa kalimah? Mungkin 7, mungkin 6. Kita tengok nanti di skrin, kita tengok. Ustaz dah sediakan. Tengok ustaz akan jawab sikit dulu. Kemudian ustaz akan tanya antara adik-adik kita ni atau para penonton juga boleh jawab. Yang ada di rumah boleh jawab. Baik, kita tengok di skrin kita. Okey, apa soalannya, apa kalimahnya yang ustaz nak terangkan ataupun apa yang nak jawabkan adik-adik kita ni? Ini dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kalimah. Jadi mungkin antara 7 ni ustaz jawab 3 dulu. Atau 4 ke, tengoklah 3 lah. Jadi yang bakinya kita tengok adik-adik ni jawab macam mana. Baik, ustaz nak fokuskan dulu. Idza huruf zal, lidah kena keluar sikit. Kemudian gigi atas tekankan lidah. Jangan keluar banyak, jangan keluar terjelih. Sikit saja ujung lidah keluarkan. Idza. Keluarkan. Idza. Jangan iza. Tak boleh. Iza tak. Zal, lidah keluar sedikit. Kemudian gigi atas ni tekankan lidah. Idza. Yang ujung tu. Maknanya keluar ujung lidah. Ujung lidah. Ujung lidah keluar. Ni lisan lain sikit ni. Okey. Keluar sikit dan tekan gigi atas, tekan lidah. Okey, 1. Kedua, zulzila. Tadi kalau zal lidah keluar, kalau zai kali lidah tak keluar. Jangan keluar juga. Idza zulzilatil, tak boleh. Zai lidah tak keluar. Jaga lidah tidak, ujung lidah tidak keluar. Maknanya lidah ujung ni terangkat sikit di dalam atas itu. Dalam balik kita punya gigi atas ni. Zai. Tapi ke bawah sikit. Zai. Lawan kepada ini, kepada zal. Zal, zai. Jangan baca idza zulzilatil, tak boleh. Zal saja. Idza zulzilatil. Jadi lidah tak keluar dan ujung lidah tu dalam gigi kita ni, belakang gigi ni terangkat sikit ke atas dan ke bawah sikit. Atas sikit dan menuju ke bawah. Okey. Kemudian wa akhraj. Ini ustaz tinggalkan. Athqalaha. Sa juga para penonton, athqalaha. Athqalaha macam huruf zal. 3 huruf ni kena sama, iaitu sa, kemudian zal, kemudian Allah. Lidah kena keluar sikit dan gigi atas tekan sikit. Cuba sebut adik-adik. Sa. Para penonton sebut. Sa. Zal. Dan Allah. Sama tak semua lidah keluar? Sama. Okey, Jadi 3 ini jangan kita sorok lidah. Jadi 3 huruf ni jangan sorok Lidah. keluarkan. Sa, cuba. Sa. Zal. Allah. 3 huruf jangan apa? Sorokkan. Sorok. Keluarkan lidah sikit, kemudian gigi atas ni kita Tekan. Okey. Jadi ada baki 3, ada 4 lagi. Apa dia? Wa akhraj al-insan tuhaddits rabbaka. Ada 4 ni kosong. Jadi ustaz nak tanya adik di studio ni. Ustaz akan pilih rambang saja siapa boleh jawab. Jadi jawab dengan betul. Para penonton juga kena jawab dengan betul. Baik, ustaz nak pilih Nazif. Boleh? Boleh Ustaz. Okey, cuba jawab secara ringkas saja. 4 yang kosong ni, silakan. Okey, hati-hati jawab dengan ringkas. Ringkas saja. Wa akhraj al-insan tuhaddits rabbaka. Para penonton tengok. Pelan sikit. Okey. 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 Okey, ringkas. Okey, cukup. Okey, lagi al-insan. Apa hukumnya saja? Tulis lah. Okey. Okey, ni apa yang kita fokuskan iaitu huruf ha. Okey, cuba ringkas saja di mana keluarnya. Okey. Okey.
Okey, kanan sikit. Bagi tengok. Okey. Okey. Ustaz nak fokuskan ra. Okey, cuba. Cepat. Bagi penonton tengok sikit tulisan. Okey, cukup. Jadi para penonton, okey silakan Nazif. Ada 4 Nazif tulis, iaitu pertama wa akhraj. Kita dah bincangkan sebelum ni, hamzah jaga. Ya, jangan macam wa akhrajati wa akhraja wa akhrajati. Jangan macam wa akhraj, salah. Ya, hamzah dibaca ni Nipis. Kemudian al-insan, nun mati bertemu dengan sin, iaitu hukumnya ikhfa' hakiki. Kena dengung, kena sembunyikan nun tu ke dalam huruf sin. Al-insana, al-insana, jangan jelaskan al-insan, salah. Al-insan, salah. Al-insana, ya. 3, ha. Kita fokus kat sini. Ha di tengah halkum. Ha tengah halkum. Halkumnya ada 3 bahagian. Pangkal, tengah, hujung. Pangkal huruf hamzah dan ha, tengah ha dengan ain, dan hujung ghain dengan kha. Jadi ha pedas kat sini di tengah halkum. Jangan baca tuhaddisu. Tuhaddisu akhbaraha. Ha apa? Pedas. Dan terakhir iaitu huruf ra. Kita fokus kat sini. Ra baris atas, maka ra dibaca dengan tebal. Jangan baca rabbaka bi anna rabbaka rab ra baris atas bunyi ra bi anna rabbaka dibaca tebal tu ni nipis tebal. Kenapa? Sebab ra baris Atas. sekali lagi kita ulang, wa akhrajati. Cuba Wa akhrajati. penonton sebut wa akhrajati. Wa akhrajati. Kedua, al-insanu Al-insanu tuhaddithu. tuhaddithu Dan terakhir rabbaka. rabbaka. Ya, para penonton, adik-adik semua jaga betul-betul kalimah-kalimah yang disebutkan tadi ya. Jadi para penonton, begitulah hukum tajwid untuk surah ini. Jadi jangan ke mana, kita berhenti berehat seketika, kita bertemu lagi selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah para penonton, kita kembali lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi untuk segmen kedua ni, iaitu segmen fasahah. Jadi untuk minggu lepas, kita dah ulang kaji tentang tanbihat, iaitu perhatian dan berhati-hati terhadap 11 huruf. Kalau ada ingat apa hurufnya? Ingat tak? Huruf hijaiyah. Atau para penonton masih ingat tak apa hurufnya? Ada 11 huruf. Apa dia kalau kita boleh sebut satu-satu? Alif, Alif lagi? Hamzah. Hamzah lagi? Lam. Lam. Lam lagi? Sin, Sin lagi? Qaf. Ba. Qaf. Ba. Qaf, Jim. Ta. Ta. Dal. Ha. Ha. Sin dah? dah, Dah lagi? Mim. mim, Mim. Lagi satu? nun, Apa dia? Hamzah dah? Dah. Okey. Jadi semua ada 11 ya para penonton. Para penonton boleh tengok balik nota. Semua ada 11. Jadi kita dah bincangkan 2 huruf. Maknanya ada tinggal 9 lagi kan? betul. Jadi hari ni kita nak bincangkan huruf yang ketiga, iaitu huruf lam. Huruf apa? Adik? Lam. Lam. Lam ni kadang-kadang orang kita pun baca lam dia bertebal. Dia baca. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Bismillah walillahi walillah bismillah mullah. Tak boleh tebal. Lam ni ada khas hukumnya. Ya, kadang dia boleh baca tebal, kadang dia baca nipis. Tapi semua lam dibaca nipis kecuali satu kalimah saja dia baca tebal, iaitu apa? Lafaz apa? Allah. Allah. Lafaz Allah saja tebal. Lafaz lain semua nipis. Jadi dalam masalah ini, tanbihat ini, Ustaz terangkan. Lam yang perlu dibaca dengan nipis. Dan hati-hati kalau lam ini selepas atau sebelumnya ada huruf isti'la. Ingat huruf isti'la tak? Ada berapa? Kalau kita kumpulkan khussa daghtin qiz.
kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan za. Itu 7 kalimah huruf ini kalau kita gabungkan bunyi khussa, daghtin, qiz. 7 huruf ini hati-hati, ini huruf isti'la. Apabila selepasnya ataupun sebelumnya, yang ini selepas lam atau sebelum lam ada huruf isti'la, hati-hati. Jangan tebalkan huruf ni. Ya, itu satu. Dan begitu juga hati-hati kalau kita sebut selepas lam ini, lam nipis, kemudian ada lafaz jalalah. Lafaz jalalah yang ini lafaz kalimah Allah. Jangan kita tebalkan lam itu. Jangan tebalkan. Baik, para penonton boleh tengok, kita tengok skrin. Ustaz dah contohkan, ustaz dah bagi nota. Para penonton boleh tengok, boleh tulis. Pertama, kita tengok ya. Tengok. Kalimah pertama wal yatalattaf. Cuba sebut adik, wal yatalattaf. Para penonton sebut juga wal yatalattaf. Cuba. Wal yatalattaf. Lam kat sini dua, betul? Betul. Okey. Jadi lam yang kita masukkan sini adalah apa? Lam yang dekatan dengan selepasnya ada huruf isti'la, iaitu sini. Jaga. Ya? Ini surah Kahfi. Kan? Jadi hati-hati kalau kita tak jaga, maka dia akan bunyi wal yatallah. Pasal apa? Sebab selepas huruf lam tu ada huruf apa? Ta, huruf isti'la tadi. Wal yatalattaf. La. Bukan la. Wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Okey, cuba sebut adik-adik. 1, 2, 3. Wal yatalattaf. Okey, para penonton sebut juga. 1, 2, 3 sama-sama. Wal Yatalattaf. yatalattaf. Cuba. Wal yatalattaf. Jangan baca apa? Wal Wal la salah. La. Libatkan sikit bibir. La. Yang macam la. Ya, tak ada huruf la. Baik, itu yang pertama. Selepas dia ada huruf isti'la. Hati-hati ni. Huruf isti'la ni. Disebabkan huruf ini lam terpengaruh. Wal yatallah, la, wal yatalattaf. Baik, yang kedua. Tadi Ustaz cakap selepas huruf lam kalau ada lafzul jalalah, jangan tebalkan lam itu juga. Ya, bukan huruf isti'la. Allah. Tapi disebabkan sebelumnya ada huruf ala. Ala Allahi. Ala Allahi. Allah tebal. Tapi lam ini jangan tebal. Ala Allahi. Okay, cuba adik sebut. 1, 2, 3. Ala Allahi. Okay, para penonton pula sebut sama-sama dengan adik-adik kita di studio. Ala Allahi. Ala Allahi. Yang salah apa? Lam yang pertama ni ditebalkan. Ni. Jangan tebalkan. Jangan sebut Allah, la. Okay, cuba sebut yang salah. Sebut salah Allahi. Cuba salah kan? Ala Allahi. Lagi, tebalkan lam tu. Salahkan dulu. Allahi. Cuba. Ala Allahi. Lagi sekali. Ala Allahi. Okay, Pak Montu cuba sebut pula yang salah dulu. Allahi. Cuba. Ala Allahi. Itu sekarang tak perasan tu. Ya? Yang tebal cuma Allah saja. Lam tu yang pertama Allah tu tak perlu tebal. Ala Allahi. Cuba. Ala Allahi. Cuba. Ala Allahi. Hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama juga macam wal yatalattaf, tapi kali ni lam tu dia terpisah. Ni lam pertama. Ini huruf dot. Huruf isti'la juga. Wala. Cuba sebut wala. Wala. Kita tak pernah sebut wala. Tak ada sebut wala. Wala. Cuba. Wala. Tapi disebabkan ada huruf apa kat sini isti'la. Ni, dot. Biasa kita baca, kita tak bunyi wala dah. Kita bunyi ghairil maghdubi alaihim bunyinya. Waladdallin. Tak bunyi wala. Yang tebalnya dot saja. Okey, ni di samping huruf dot ni ada satu sifat iaitu istitalah. Sama ada kanan boleh kita sebut atau kiri boleh. Sebagian ulama katakan tengah pun boleh. Tak apalah, tak ada masalah. Tapi itu khusus untuk huruf isti'la. Tebalkan dan istitolahkan. Wala jangan macam wala ke wala wala ke wala kuat sikit lah. Wala jangan baca
Wallah. Hati-hati para penonton, jangan baca Fatihah salah satu rukun dalam solat. Ya. Kita takut kalau bacaannya begini boleh melibatkan makna berubah dan sebagainya. Ya. Wallah. Wallah, wallah, wallah. Waw pun sama wa, bukan wa. Dah lain bunyinya. Walau dallin. Jangan baca wallah. Ya. Ingat. Pertama, waliyatalattaf, satu. Kedua, ala Allahi. Dan ketiga, walau dallin. Jangan baca wallah dallin, la. Tidak ada wallah. Hati-hati Fatihah kita dalam solat boleh merosakkan bacaan Fatihah itu. Terakhir, perlu diterangkan huruf lam ni bila sekiranya bertemu selepas huruf nun, ya. Contoh ja'alna. Jangan ikhfakan lam pada nun. Jangan bunyi ja'alna. Kenapa? Sebab lam dengan nun dia punya makhraj mutaqaribain, dekat. Hati-hati jangan baca ja'alna. Ya, para penonton hati-hati. Ja'alna, hati-hati. Baik para penonton. Jadi untuk lam ini 4 ini saja yang ustaz nak kongsikan. Jadi jangan ke mana, kita berhenti berehat seketika. Kita bertemu lagi selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah para penonton, kita kembali lagi dalam rancangan Muqaddam untuk segmen ketiga ni, iaitu segmen Tadabbur Al-Quran. Jadi sebelum Ustaz kaitkan dengan sedikit tafsirannya, jadi Ustaz minta dan para penonton juga boleh tengok terjemahan ayat surah ini. Dan di studio ni Ustaz minta Azim boleh tak baca terjemahan surah ini? Boleh Ustaz. Ya, ayat pertama apa, ayat kedua apa. Hari ni kita baca 5 ayat saja. Ya. Okey, cuba Azim kuatkan sikit suara. Jadi para penonton sama-sama nak dapatkan dan nampakkan bacaan itu. Ya. Okey, silakan. Maksudnya, apabila bumi digegarkan dengan kegagaran yang sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya, dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun apa yang sudah terjadi kepada bumi. Pada hari itu, bumi pun menceritakan khabar beritanya, bahawa Tuhanmu telah memerintahnya berlaku demikian. Alhamdulillah para penonton, itulah 5 ayat terjemahannya. Itu terjemahan dari surah Az-Zalzalah. Jadi surah Az-Zalzalah ini turunkan di Madinah ataupun Madaniyah, ayatnya ada 8. Az-Zalzalah maksudnya kegoncangan ataupun kegegaran. Bila bumi ini bergoncang. Jadi tidak ada seorang manusia pun tahu bila berlakunya hari kiamat. Tetapi Rasulullah SAW ada menerangkan tentang tanda-tandanya. Baik tanda-tandanya itu tanda kecil maupun tanda kiamat itu tanda besar. Ya. Jadi setelah semua tanda besar ini keluar, termasuk tanda kecil, maka terakhir sekali iaitu bumi ini akan hancur. Setelah dah selesai semua, keluar semua tanda-tanda besar itu seperti Dajjal, Ya'juj Ma'juj, dan matahari keluar daripada barat. Jadi itulah penghujung kehidupan manusia dan bumi ini akan hancur. Jadi berlakulah satu kegoncangan ataupun kegegaran bumi ini, yang mana dia akan menghapuskan semua yang ada di atas muka bumi ini. Bukan bumi saja, semua satu alam. Itulah kiamat yang paling besar. Na'udzubillah min zalik. Sebab kita takut kalau kita mati dalam su'ul khatimah, iaitu kematian yang buruk. Jadi saat bumi ini dihancurkan, berlaku kegoncangan, maka semua akan keluar. Mayat-mayat yang terdahulu, mayat-mayat yang terkemudian, semuanya keluar. Ya, bumi mengeluarkan segala isi perutnya. Dan saat ketika manusia itu dikeluarkan, di situ telah berlaku kemungkaran ataupun berlaku pertendihan ataupun berlaku ketidakpuasan hati. Ada manusia yang tak berpuas hati. Ya, ada mereka kerana tak puas hati sebab kenapa dimasukkan api neraka. Dan mereka takut akan azab yang mereka timpa. Akan tapi ada juga manusia yang akan dimasukkan dalam syurga. Jadi dalam hal ini, ya, para penonton,
Ustaz nak terangkan sedikit kesimpulan daripada apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ya, tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Mari kita tengok di skrin apa kata Ibnu Katsir. Baik, dapat disimpulkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir bahawa akan berlaku penghujung kepada kehidupan dunia atau kiamat, hari kiamat, ialah bumi akan bergoncang dan akan mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya. Habis semua keluar. Yang terdiri dari mayat-mayat dari orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang hidup terakhir, yang terkemudian. Saat ketika itulah mereka menentang terhadap keberadaan hisab dalam wujud yang beragam. Ya, macam-macam mereka menentang, kenapa kami ini, kenapa begitu dan sebagainya. Yakni golongan dalam hal mendapatkan kesengsaraan dan kebahagiaan. Alhamdulillah, mereka pada hari kiamat siapa yang dapat kemuliaan akan dilayan oleh Allah SWT dengan nikmat yang luar biasa. Dan sebelum ini kita nampak, kita baca surah Al-Bayyinah, nampak bagaimana penghujungnya orang yang beramal soleh. Ya, itu juga orang yang kufur musyrikin dibalas dengan api neraka. Begitu juga ada yang diperintahkan supaya masuk syurga dan ada pula yang diperintahkan masuk ke dalam api neraka. Inilah kesimpulan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ini tentang 5 ayat ini. Baik, kita tengok sedikit waqafat lughawiyah. Waqafat lughawiyah maknanya adalah pengenalan sedikit tentang bahasa, kita fahamkan sikit bahasa Arab. Secara tak langsung kita dapat ingat dan dapat fahamkan surah ini. Baik, zulzilati maksudnya gegaran. Ya. Okey, ataupun gegarkan. Athqalaha iaitu segala isinya. Bumi keluarkan segala isinya, athqalaha. Ketiga, tuhaddithu iaitu menceritakan. Dan terakhir, auha yakni memerintahkan ataupun mewahyukan kepada bumi atau menentang bumi supaya keluarkan segala isinya. Baiklah para penonton, begitulah waqafat lughawiyah kita. Ya, para penonton jangan lupa 4 kalimah ni supaya kita ingat, tambahkan kosakata kita supaya kita mahir dalam bahasa Arab. Baik, adik-adik, seperti biasa untuk mengakhiri program kita, ingat tak qasidah kita Kalamun Qadim? Ya. Kita sama-sama ikut ustaz dan penonton juga ikut ustaz sama-sama supaya kita dapat rasa semangat untuk kita semarakkan bacaan Quran ini. Ya? Sama-sama. 1, 2, 3. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Jadi para penonton, jaga SOP, jaga jarak, pakai mask, pakai sanitizer, basuh tangan selalu, ya. Harap-harap kita minta kepada Allah SWT akan dijauhkan segala masalah dan wabak ini. Jadi kita bertemu lagi dalam rancangan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تنزه عن قول وفعل ونية